Okey, Assalamualaikum. Kita sambung balik. Uh, Cikgu ingat cikgu dah habis bab 2. Rupanya ada satu lagi bahagian yang cikgu tertinggal lah. Uh, Tadi sebenarnya cikgu dah mula membuat rakaman untuk bab 3. Okey, rupanya ada satu lagi topik yang terakhir cikgu tak perasan, iaitu isotop dan penggunaannya. Okey, isotop dan penggunaannya. Okey, isotop okey, pertamanya adalah apa maksud isotop Isotop. Okey, kita tengok contoh dulu. Darjah ini menunjukkan 3 atom hidrogen, 3 atom unsur hidrogen. Ketiga-tiga atom ini mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang tidak sama. Okey, setengah-setengah unsur dekat dunia ini dia unsur yang sama tetapi dia ada 2-3 jenis. 2-3 jenis. Dia sama. Contohnya macam ni, hidrogen. Hidrogen ini dia ada 3 jenis Walau bagaimanapun, yang asas dia adalah dia punya nombor proton tetap sama. Contohnya 1, dia masih 1, dia masih 1. Cuma apa yang berbeza antara ketiga-tiga hidrogen ni adalah dia punya yang atas ni kita panggil apa? Nombor nukleon. Nombor nukleon ataupun dalam istilah lain nombor jisim. Nombor jisim. Sebabnya nombor nukleon tu dia mewakili berat jugalah jisim, nombor jisim. Jadi ketiga-tiga atom hidrogen inilah yang kita panggil isotop. Okey. Jadi apa definisi isotop? Ada tak sini? Ni. Ini kena catat dalam buku nota ni. Ini biasa keluar dalam exam ni. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama ni. Ni kena ada perkataan ini. Mesti bermula dengan perkataan ini. Kalau tidak bermula dengan perkataan ini, kemungkinan jawapan kamu salah. Atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron, bilangan neutron, bukan nombor neutron, bilangan neutron yang berbeza. So catatlah ini adalah apa dia? Ini adalah definisi bagi isotop. Catat yang penting ni. Ini cikgu biasanya tekankanlah mana-mana yang penting ni cikgu ikut bintang. Kalau ini cikgu bagi 4 daripada 5 bintang lah. Maksudnya penting lah tu. 4 bintang daripada 5 bintang. Kalau kamu pergi hotel yang 4 bintang tu memang cantik lah. Memang mahal sikit. Apatah lagi 5 bintang. Okey, contohnya yang lain, klorin mempunyai 2 isotop. Okey, 2 isotop. 2 isotop tu bermaksud dia ada 2 jenis. Klorin 35 dan klorin 37. Okey, klorin 35 dan klorin 37. Apa yang dimaksudkan dengan 35 37? Okey, 35 dengan 37 ni 35 ni sebenarnya nombor nukleon dia. Nombor nukleon. 37 pun nombor nukleon, nampak? Dua-dua klorin tetapi berbeza. Dia sepatutnya kebiasaannya kalau unsur yang sama, dia sepatutnya nombor nukleon dia sama. Nombor nukleon dia sepatutnya samalah. Tetapi ada segelintir unsur-unsur ini nombor nukleon dia berbeza. Mereka inilah yang dipanggil isotop. Isotop ni maksudnya bukan semualah, dia sebahagian sahaja yang ada ciri-ciri inilah. Macam hidrogen, klorin. Walau bagaimanapun, nombor proton bagi unsur yang sama wajib sama. Nombor, cikgu ulang balik. Nombor proton atau bilangan proton bagi unsur yang sama wajib sama. Cuma nombor nukleon ni kadang-kadang ada sedikit perbezaan lah. Walaupun sepatutnya sama. Yang ada sedikit perbezaan itulah yang kita panggil isotop. Okey. Contohnya ni. 35 ni maksudnya nombor nukleon dia atau nombor jisim dia. Atom klorin mempunyai jisim yang tidak sama kerana bilangan neutron. Sebab apa tidak sama? Kerana bilangan neutron dia berbeza. Proton wajib sama. Macam ni, klorin ni.
Proton mesti wajib sama. Kalau tak sama, dia dah jadi benda lain. Bukan jadi klorin lah. Mungkin jadi lain lah. Okey. Seterusnya. Jisim atom relatif bagi isotop. Jadi apakah jisim? Okey, ini jisim atom relatif ni kamu tak belajar lagi ni. Ni bab 3 tapi tak apa. Jisim ni macam mana kita nak kira berat? Berat bagi isotop. Sebabnya dia ada 2-3 jenis kan. Kalau dia satu jenis kita tahulah berat dia, tapi kalau ada banyak jenis kita nak rujuk yang mana satu kan. Jadi kebanyakan unsur wujud secara semula jadi dalam 2 atau lebih isotop. Jadi jisim atom relatif unsur tersebut bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam satu sampel. Kelimpahan ini bermaksud bagi pandangan cikgu, mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan, mana yang lebih majoriti. Itu kelimpahan lah. Kelimpahan semula jadi ialah peratusan isotop yang wujud dalam satu sampel semula jadi unsur. Jisim atom relatif boleh dihitung daripada kelimpahan semula jadi bagi unsur yang mengandungi isotop dengan menggunakan formula berikut. Okey, ini dia bagi formula, kan kita lihat macam mana. Kita tengok. Ini untuk silibus yang lama, batch senior kamu 2020 tak ada benda ni. Ni silibus baru ni. Okey, contohnya kita tengok contoh ni. Klorin. Ada 2 isotop 3537. Jadi kita nak ambil jisim yang mana sebagai mewakili klorin kan, sebab dia ada 2 jisim, 35 ada, 37 ada. Jadi kelimpahan menjadi klorin, maksudnya klorin ni wujud sebanyak 75%, dan sebahagiannya adalah 25% secara semula jadi. Maksudnya lebih banyak klorin 35 sebanyak 75%. Jadi hitungkan jisim yang mewakili klorin. Jadi kita pakai formula tadi, peratus isotop 75%, darab dengan jisim dia 35. Okey, ni tambah 20% ke 37. Okey. Jadi kita tambah semua ni, kita selesaikan masalah, kita akan dapat 35. Jisim klorin adalah 35.5. Bukan 35, bukan 37. Bukan 35, bukan 37 jisim. Sebabnya nombor nukleon tu sebenarnya mewakili jisim. Jadi yang mewakili jisim klorin 35.5. Jisim bagi klorin ni dia tidak ada unit. Jisim alternatif tidak ada unit. Ini akan dibincangkan lebih panjang dalam bab 3. Cikgu sebenarnya dah buat rakaman bab 3, baru cikgu perasan ada yang cikgu tertinggal. Bab 2 ni tu cikgu buat video lain ni. Okey, kemudiannya adalah jadi isotop bagi unsur-unsur ni ada sebahagiannya boleh digunakan dalam kehidupan harian kita. Jadi contohnya yang macam ni sebabnya isotop ni, ciri-ciri isotop ni dia ada mengeluarkan radiasi, sinaran, yang mana sebahagian sinaran tu ada yang agak bahaya, ada yang tidak bahaya, ada yang boleh dimanipulasikan untuk kegunaan pelbagai bidang. Contohnya bidang perubatan, contohnya cikgu baca lah, ini kamu kena catat dan hafal lah ni. Cobalt 60 digunakan untuk rawatan kanser, membunuh sel kanser. Okey, mensterilkan alat perubatan. Iodin, rawatan penyakit thyroid. Okey, pertanian fosforus 32 mengkaji metabolisme tumbuhan. Okey, antara yang biasa ditanya yang ni, ekologi karbon 14. Bermaksud dia adalah karbon yang lain kan, sebab ini isotop karbon 14. Menganggap umur bahan artifak atau fosil.
Okay, orang jumpa bahan-bahan sejarah. Macam mana mereka tahu umur tinggalan, umur arkeologi tu? Mereka gunakan isotop karbon 14. Ini biasa tanya dalam peperiksaan ni. So kamu take note ini, cikgu bagi antara isotop ni cikgu bagi ni 5 bintang ni. Karbon 14 ni biasa dia tanya. Okay, yang kemudian tahap 4 bintang, ni kobalt 60, iodine, fosforus ni biasa dia tanya ni. Uranium ni mungkin dulu tak ada, yang ni baru ada dalam buku kamu, mungkin kamu kena prepare juga. Kemudian yang ni pun 4 bintang, Natrium 24 ni, mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey, ni kamu bacalah. Habislah, dah habis tentang isotop. Okey, baca betul-betul ni cikgu, sebabnya cikgu pergi secara ringkas. Jadi kelebihan yang ada pada isotop ni digunakanlah untuk bidang-bidang seperti ini. Okey, cikgu tak nak ceritalah bagaimana bagaimana mereka menggunakan isotop ni lah untuk dalam bidang-bidang tertentu ni. Ni kamu boleh cari dekat lebih penjelasan lah dekat internet. Tapi yang penting sini kamu kena hafal setiap isotop ni. Bukan banyak pun, ni saja. Karbon 14 bermaksudnya ada karbon yang lain sebab dia isotop kan. Okey, so itu saja. Cikgu akan sambung balik rakaman bab 3 tadi. Cikgu tangguh sebab cikgu nampak bahawa ada topik yang tertinggal ni. Okey, itu saja cikgu nak sambung rakaman untuk bab 3.